Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semoga anda semua di rumah berada dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Dan anda sedang menyaksikan rancangan Diary Rawat pada setiap hari Rabu jam 9 malam di aplikasi RTM Klik, saluran berita RTM dan juga saluran TV1. Atau anda boleh juga menonton kami di halaman Facebook rasmi kami di Berita RTM. Dan sudah pastinya ialah ini rancangan Diary Rawat ini pastinya akan membawakan kepada anda satu perkongsian yang lebih mendalam, khususnya untuk kita memahami topik-topik yang berkaitan yang sangat penting dalam dunia kesihatan. Jadi pada malam ini sudah pasti kita nak bawa satu topik yang sangat penting. Jadi terlebih dahulu kita nak war-warkan kepada penonton ni bahawasanya kita juga membuka ruang untuk anda berinteraksi bersama kami. Bagaimana caranya? Mudah saja penonton, melalui Facebook rasmi kami Berita RTM. InsyaAllah anda ajukan soalan ataupun pengalaman anda. Mungkin anda pernah mengalami situasi seperti mana yang akan kami bincangkan sebentar tadi. Anda boleh ajukan. InsyaAllah kita akan tanyakan kepada pakar kita pada malam ini. Ya, tajuk apa kita nak bercakap hari ini ya? Saya bagi tips sikit lah. Okey. Mengantuk, nak tidur mana? Mengantuk, tolonglah saya. Mengantuk ke sekarang ni? Jangan mengantuk dulu. Saya menyanyi tadi sebab apa? Sebab berkaitan dengan topik perbincangan kita pada malam ini. Ya. Topik dia lah micro sleep. Pernah dengar tak Munawar? Pastinya ramai dalam kalangan kita pernah mendengar micro sleep tetapi tidak mengetahui apa sebenar-benarnya maksud micro sleep ini. Kita bagi contohlah situasi ini. Pernah tak anda mengalami situasi di mana anda sedang memandu kenderaan, anda dalam keadaan yang penat, mata anda terlalu berat dan tiba-tiba anda terlelap ataupun tertidur seketika? Macam selalu je, terutamanya lepas saya on call daripada malam, balik memang tiba-tiba dah. Kat mana ni? Micro sleep ya, ataupun kadang-kadang kita panggil terlelap. Adakah ia perkara yang sama? Itu persoalan yang sangat menarik yang akan kita kupas bersama dengan tetamu kita seketika nanti. Tapi terlebih dahulu, jom kita saksikan teaser untuk topik kita pada malam ini, istimewa dalam Diary Rawat. Okey, tadi kita dah saksikan teaser yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini, iaitu micro sleep. Jadi betapa pentingnya topik ini untuk kita bincangkan, kerana kalau kita nak kaitkan dengan kemalangan jalan raya, micro sleep antara punca kepada kemalangan jalan raya yang mungkin kita boleh elakkan, sebab kita tidak mahu kita sebagai pemandu jalan raya ini berlakunya micro sleep sehingga membahayakan individu yang lain di atas jalan raya. Masalahnya Munawar, dia bukan ketika memandu saja. Kadang-kadang mereka yang sedang mengendali mesin-mesin sangat berbahaya itu boleh tertidur waktu mengendalikan. So itu akan membawa kemudaratan kepada mereka. Betul. Kemalangan dan sebagainya. So micro sleep ni adalah dikatakan tidur singkat yang tidak dapat dikawal dalam 1 hingga 30 saat. Dan boleh terjadi pada bila-bila masa saja. Jadi pada hari ini kita ada tetamu kehormat kita, Dr. Ahmad Kushairi Khalid, pakar perunding otorinolaryngologi dari UiTM Private Specialist Center. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, terima kasih bersama kami dalam Diary Rawat pada malam ini. Topik yang sangat penting Doktor, ialah kita sedia maklum, kita ni semua kebanyakan perantau. Kadang-kadang kalau cuti panjang kita pergi bercuti ataupun kita balik ke kampung halaman. Jadi mungkin untuk permulaannya Doktor, kita berikan pencerahan yang sangat mudah kepada penonton berkenaan micro sleep ini. Micro sleep. Okey, pertama sekali soalan tu soalan yang pembukaan lah. Dan terima kasih pada Saudara Munawar dan Dr. Elaini kerana meramah saya pada hari ini. Jadi tidur ni cukup penting. Kita bazir ataupun kita spend masa 1/3 daripada sehari tu untuk tidur. Jadi itu betapa pentingnya kualiti tidur seseorang. Akan tetapi bila ada masalah dalam tidur ini, seseorang itu boleh mendapat kemudaratan daripada masalah tersebut.
Jadi microsleep ni adalah antara simptom yang boleh terjadi apabila seseorang itu mempunyai masalah dalam tidur mereka. Microsleep ni adalah tidur yang singkat ataupun sebenarnya dia macam terlelap lah, kalau bahasa Melayu terlelap. Selalunya kurang pada 30 saat dan selalunya sukar dikawal. Tiba-tiba kita terlelap ataupun tertidur. Dan ada juga yang kita tak sedar pun kita tidur. Bila orang tu kejut, dia kata, tak ada, saya tak tertidur pun. Jadi inilah microsleep. Jadi Dr. Khusyari, terlelap dan microsleep adalah perkara yang sama? Betul. Terlelap ni dalam bahasa mudah atau bahasa Melayu kita lah. Tapi bila kita menginggeriskan dia, dia jadi microsleep. Nama saintifik dia lah. Ya, betul. Okey, jadi sangat pentinglah untuk kita fahami berkenaan microsleep ini. Dan selalunya doktor, bila bercakap berkenaan microsleep ini, apa antara simptom-simptom ataupun kalau kita boleh tengok apa tanda-tanda amaran yang menunjukkan seseorang itu mengalami microsleep, doktor? Baik. Microsleep ni sebenarnya adalah simptom. Seseorang itu boleh terlelap pada bila-bila masa dan dia boleh memudaratkan apabila dia melakukan aktiviti yang macam Dr. Elaini sebut tadilah, memandu ke, boleh jadi kemalangan ataupun mengendalikan mesin yang berbahaya pun boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi microsleep ni adalah simptom yang disebabkan oleh macam-macam masalah lain ataupun masalah tidur yang lain yang boleh menyebabkan seorang itu mengalami microsleep. Jadi microsleep ni boleh disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya tidur yang terganggu, tidur yang bermasalah, pengambilan bahan-bahan terlarang yang boleh menyebabkan cycle tidur dan bangun tu terganggu, seseorang yang mengalami jet lag, seseorang yang melakukan kerja shift, yang body clock ataupun waktu tidur dan bangun mereka selalu terjejas pun boleh mengalami microsleep. Jadi microsleep ni adalah terma yang luas yang mengungkapkan seseorang itu boleh terlelap atau tertidur kurang pada 30 saat. Dan dia boleh jadi tiba-tiba dan tanpa boleh dikawal oleh pesakit tersebut. Jadi dia adalah simptom yang disebabkan oleh macam-macam penyakit. Okey, tapi sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut mengenai microsleep, saya nak minta doktor ceritakan kepada para penonton kita, kenapa tidur ni sangat penting untuk semua orang, dan apa yang kita tahu, dia akan berbeza mengikut usia kita. Semakin tua kita, makin kita tak perlu tidur dengan banyaknya. So, kenapa macam tu? Baik, tidur ni macam saya sebut tadilah, salah satu aktiviti yang sangat penting dalam seharian kita. Dia merupakan aktiviti di mana kita boleh sebetul-betulnya rehat. Dan kalau kita ada sakit tu, sebetul-betulnya di masa inilah healing atau proses parut, proses luka nak baik pun masa tidur ni. Jadi tidur ni secara idealnya adalah 1/3 ataupun mungkin kita boleh kata 8 jam dalam sehari. Jadi tidur ni banyak fungsinya. Waktu itulah kita, macam saya sebut telah, berehat, ada wound healing, dan tidur ni ada beberapa peringkat ataupun kita panggil stage, sleep cycle lah ataupun sleep staging. Jadi dia bermula pada tidur yang ringan. Mula-mula kita nak masuk tidur tu stage 1, stage 2, stage 3 dan sampai yang paling deep sleep kita panggil tu REM sleep adalah stage 4 lah. Jadi kita betul-betul rehat, sel kita betul-betul banyak oksigen, sel kita pun betul-betul banyak healing dan kita bermimpi. Mengigau semua dalam REM sleep. Jadi ini the real rest dalam tidur tersebut. Jadi sebanyak mana kita dapat REM sleep atau real rest ini berbeza. Walaupun kita tidur 8 jam, REM sleep orang A ni mungkin 6 jam. Jadi dia tidur tu fresh. Orang lain tidur 8 jam, REM sleep dia mungkin 2 jam saja. Jadi dia tidur lama mana pun, dia bangun tu masih mengantuk. Jadi ini adalah perbezaan kualiti tidur. Kita boleh sukat stage mana seseorang itu tidur dalam test-test yang boleh dilakukan. Antaranya yang kita tahu polysomnografi ataupun sleep test. Jadi sleep test ni dia ada brain wave, boleh buat brain wave, dan dia boleh tengok berapa banyak orang ni dalam stage 1, berapa banyak orang ni dalam stage 2. Jadi dia boleh sukat ataupun dia boleh tengok kualiti tidur seseorang. Jadi ini adalah kepentingan tidur inilah. Bukan itu saja, tidur selain daripada kita cerita stage tadi, apa yang berlaku dalam badan kita semasa tidur. Contohnya jantung kita akan berehat, dia sepatutnya pump ataupun melakukan heart rate
Nadi kita paling rendah. Jadi dia jantung pun berehat, oksigen dalam badan kita patutnya paling tinggi. Tapi sesetengah masalah, jika contoh orang berdengkur, tersumbat bila tidur. Jantung dia pun tak rehat sebab nak cukupkan oksigen yang tak cukup masa tidur tu. Jadi banyak masalah yang lain pun boleh terjadi masa tidur ini yang mengakibatkan pada hari siangnya dia mengalami masalah yang lain lah. Jadi banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi kualiti tidur seseorang sendiri. Betul. Jadi bagaimana doktor? Kalau ialah selalu orang kata kan, kalau siang tu kalau kita mengantuk, kita perlukan power nap. Sebenarnya kualiti tidur pada waktu malam itu lagi penting sebenarnya doktor kan? Betul. Waktu malam ni sebenarnya Tuhan ciptakan body clock kita memang kita akan rasa nak tidur bila tibanya waktu malam. Tetapi power nap ni lain dengan microsleep. Power nap ni adalah suatu aktiviti yang kalau kita boleh buat, ada kebaikannya. Sekejap untuk merehatkan badan kita, kita reduce semua stres yang ada during the day. Jadi bila kita bangun, kita akan fresh. Saya pun kadang-kadang buat power nap. Kalau pergi jalan, kalau ada orang tolong bawa kan, boleh power nap dalam kereta itu. So dia akan menjadikan kita lebih segar. Microsleep, kita tak boleh kawal. Dia nap sendiri. Nap sendiri. Itu yang bahaya. Power nap ni kita tahu, oh boleh tidur sekarang ni. Kita cuba tidur. Kita tak ada mengendalikan mesin yang berat. Kita nak rehat sekejap. Tapi microsleep ni tak ada signal, tiba-tiba je kita terlelap, mata tertutup ataupun kepala mengangguk. Setuju saja. Lecturer cakap mengangguk saja. Ya, betul. Bagus juga tu. Tapi microsleep ni dia dalam phase yang mana? Yang pertama ke dia tak akan sampai ke REM sleep kan? Biasanya tak. Biasanya dia stage 1 atau stage 2 dia tengok wave pada polysomnografi tu selalunya light sleep. Sebab dia dalam minimum 1 saat ke 30 saat tak sempat pun kita nak mimpi apa-apa. Betul. Tapi menarik soalan Dr. Lani tu. Sebab kalau orang ada masalah lain, contohnya macam kita sebut narkolepsi kan. Ya. Dia sekejap je tertidur terus REM sleep. Ini masalah yang lain. Ini masalah saraf ataupun nervous system punya problem. Sekejap boleh tertidur terus REM sleep dan tapi selalunya dia tak adalah kurang pada 30 saat, dia lebih sikit. Itu penyakit lain. Tapi kita suka stage tu boleh menandakan penyakit apa orang tu ada macam tu. Baik. Kita nak balik kepada microsleep itu tadi doktor. Okey, kalau seseorang tersebut dia perasan ataupun rakan dia perasan beliau mengalami microsleep. Jadi apa sebenarnya langkah terbaik untuk kita memastikan keselamatan individu tersebut dan juga orang lain tersebut? Ada orang kata kalau kita mengalami microsleep ini sesuai kita minum kopi untuk kita bertahan lebih lama. Adakah baik sebenarnya betul. Microsleep ni dalam istilah yang kita cakap ni terlelap. Jadi apa saja yang boleh menyebabkan kita untuk terjaga adalah satu yang boleh dilakukan untuk mengelakkan kita tertidur di waktu tersebut. Contohnya kita ambil kopi sebelum bawa kereta. Ataupun bila kita tahu sunyi je kereta tu, boleh terlelap, kita on music, radio. Jadi perkara-perkara ini adalah stimulan ataupun merangsang saraf kita untuk kita tidak terlelap. Sebenarnya perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan kita daripada mengalami microsleep. Jadi penggunaan ataupun pengambilan kafein itu seperti kopi doktor, dia seberapa lama ianya bertahan untuk mengelakkan seorang mengalami microsleep doktor? Selalunya dia bergantung pada tahap toleransi seseorang itu terhadap kafein. Ada juga orang yang minum kafein macam mana pun nak tidur, dia tidurlah. Tapi kafein ada juga. Tapi kebanyakan ni kafein ni boleh menyebabkan kita berasa lebih segar dan merangsang kita untuk berjaga. Kebanyakan ni boleh tahan agak lama, tapi dia bergantung pada kuantiti kafein tersebut. Okey. So maknanya ada pola tidur yang tidak ketentuan, kepenatan yang terlampau. Betul. Dan ada juga yang suka hutang tidur. Katalah macam saya yang kerja shift malam, esok pagi saya sambung tidur. Betul. Ataupun body clock lari, betul. Akan menyebabkan microsleep boleh terjadi pada bila masa sahaja. Tetapi apakah perkara lain yang boleh juga menyebabkan microsleep? Baik, seperti yang Dr. Kushairi ada sebut tadi mengenai sleep apnea. Betul. Atau OSA kita panggil. Betul. Jadi macam Dr. Ilani sebut tadi, microsleep kebanyakan boleh disebabkan oleh lifestyle lah. Apa yang Dr. Ilani sebut tadi, lifestyle. Tak cukup tidur, shift work ataupun terlalu penat dan sebagainya. Akan tetapi yang seriusnya adalah kalau microsleep itu adalah tanda-tanda seseorang itu mengalami masalah tidur yang berat. Contohnya tidur tersumbat, yang orang berdengkur teruk tengah malam sehingga tak nafas, choking, kan, terbatuk tengah malam, terbangun, pergi toilet tengah malam, buang air, dan bila siang tu dia tidur 8 jam, 9 jam pun masih mengantuk.
Tertidur masa bawa kereta. Ini adalah perkara yang serius ataupun boleh disebabkan oleh tidur dia tersumbat. Kita panggil obstructive sleep apnea. Salah satu penyakit tidur. Sebenarnya tidur ni adalah satu specialty atau kepakaran yang luas. Kalau dekat negara maju dan Malaysia juga, sekarang ni kita sudah mengikuti negara-negara maju ni, kita ada sleep unit ataupun unit tidur yang melibatkan banyak pakar. Macam bagi kepakaran saya, pakar otorinolaryngologi ataupun telinga hidung tekak ni, kita banyak merawat pesakit yang ada penyakit tersumbat bila tidur. Baik. Doktor, seketika nanti kita akan bawakan pencerahan yang lebih mendalam lagi berkenaan sleep apnea ini. Jadi kepada penonton, sekiranya anda boleh mengaitkan situasi ataupun apa saja penerangan yang kita bawakan ataupun anda nak kongsikan pengalaman anda, boleh saja ajukan di Facebook rasmi kami Berita RTM. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi pencerahan berkenaan microsleep. Thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka wangi? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah check dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak, ya? Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Anda mahu prabayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan. Berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Microsleep ni bagi saya dia macam tidur sebentar, tidur sekejap, tidur sedetik. Secara kita tidak sedar, kita terlelap seketika. Dan itulah biasanya berlaku kemalangan. Pernah saya balik kampung adik saya pada waktu malam. Kemudian saya terlelap sekejap. Alhamdulillah selamat. Semuanya sebab saya kurang tidur. Belum pernah lagi lah sebab saya seorang yang berhati-hati. Dan sebelum saya nak memulakan perjalanan, saya akan pastikan saya cukup rehatlah.
Saya pernah alami microsleep masa on the way balik rumah. Masa tu saya terlelap sekejap lah, tapi nasib baik tak berlaku kemalangan. Saya pernah mengalami microsleep. Jalan biasanya jam, jadi badan saya yang penat ni macam kadang-kadang tak boleh nak kontrol, terlelap semua. Saya pernah mengalami microsleep. Sikit lagi nak terbabas, tapi ke hujung jalan lah, tapi tak melibatkan kereta lain. Itu dia Munawar, pandangan orang ramai mengenai microsleep. So rupanya microsleep ini bukanlah satu perkara yang tidak pernah didengari. Betul, bukan satu perkara yang baru sebenarnya. Namun penting untuk kita ketahui bagaimana cara untuk mencegahnya. Okey, kita nak berbalik kepada perbincangan. Tadi doktor tak habis lagi bercakap doktor. Doktor menerangkan berkenaan sleep unit tadi dan juga sleep apnea. Betul. So saya tak habis lagi cerita pasal sleep unit ni. Itulah seronok tu. Yang melibatkan banyak kepakaran sebenarnya. Untuk pakar macam saya, ENT ni, kita rawat yang tersumbat. Ada setengah pesakit tu dia pernah tengah sleepwalking kan, dia berjalan bila tidur tu. Ya. Dalam movie banyak. Itu melibatkan masalah ataupun neurologis, pakar neuro. Ada juga orang yang sawan bila tidur, neuro punya masalah. Ada juga orang tak tidur pasal hutang banyak, berdebar, gusar, anxiety. Ini pakar psikiatri. Jadi sleep unit ni melibatkan banyak specialty. Dan daripada situ kita tengok apa sebenarnya masalah tidur seseorang dan kita rawat accordingly atau mengikut kepakaran tertentulah. Dan insomnia juga termasuk di dalam antara sebab dia. Adakah semua ini menyebabkan microsleep? Betul. Semua masalah tidur ni boleh menyebabkan microsleep. Sebab tu saya sebut tadi microsleep ni adalah simptom. Dia bukannya diagnosis. Dia adalah simptom. Orang itu mengalami masalah terlelap atau microsleep. Apa sebab dia? Jadi jika terlalu kerap ataupun nampak terlalu berbahaya dan dia mempunyai pekerjaan yang melibatkan nyawa orang ramai contohnya, mesti dirawat. Okey. Tadi doktor ada menerangkan berkenaan sleep apnea secara ringkas tadi. Mungkin kita boleh perjelaskan lagi kepada masyarakat simptom-simptom yang berkaitan dengan sleep apnea ini dan juga bagaimana untuk kita fahami dengan lebih mendalam lagi bagaimana ianya boleh membahayakan kesihatan kita. Baik. Sleep apnea ni senang aja, ramai yang ada simptom tu. Tapi ramai orang ketawakan orang tu. Contohnya berdengkur lah. Jadi kalau balik kampung tu, dia paling kuat dengkur, kita gelakkan dia. Tapi dengkur ni adalah salah satu simptom yang paling utama yang boleh kita tahu orang tu ada masalah bila tidur. Berdengkur ni maksudnya saluran pernafasan dia tersumbat. Jadi bila tersumbat tu ada getaran di antara mungkin lidah dengan lelangit, mungkin bahagian tonsil, mungkin hidung dia yang sempit. Banyak level ataupun banyak tempat yang boleh tersumbat. Tapi tersumbat tu menyebabkan bunyi berdengkur tersebut. Tetapi ada lagi nafasnya tu, separa nafas. Yang bahayanya apabila orang tu tak nafas langsung. Ataupun ini kita panggil OSA, obstructive sleep apnea. Bila dia tak bernafas dan tiba-tiba terbangun tercekik. Terbangun terbatuk. Sebab bila dia tak nafas, karbon dioksida tinggi, otak dia akan rangsang. Bangun-bangun, you kena bangun, blow out ataupun hembus karbon dioksida ini. Dan dia akan bangun dan hembus. Itu simptom yang lagi berat. Walaupun masa tu dia senyap. Bila senyap, tiba-tiba dia senyap tu adalah dia tak nafas sebenarnya. Jadi itu adalah simptom. Selain pada tu, macam biasalah, siang selalu mengantuk ke. Lepas tu orang tu selalu pergi toilet bila tidur malam sebab jantung dia pump banyak. Laju, nadi dia laju. Darah tinggi pada usia muda. Semua ni adalah simptom masalah prostat juga. Betul. Membuatkan dia pergi ke tandas lagi kerap pada waktu malam. Itu pun boleh menambah pada masalah inilah. Jadi semua simptom-simptom yang saya sebut tadi boleh menandakan seorang itu ada masalah tidur lah. Jadi apa yang Dr. Kusyari tadi cakap ialah sekiranya seseorang itu berdengkur pada waktu malam, adakah perlu semua pergi mendapat rawatan atau yang tertentu saja? Baik, kalau sebab dalam sleep spectrum ataupun tidur punya spektrum ni ada banyak. Sometimes ataupun kadang-kadang ada seorang tu dikategori sebagai primary snorer. Dia hanya berdengkur saja. Tapi dia tak ada tersumbat. Dia hanya berdengkur, dia mengganggu orang ramai tapi dari segi saluran tak ada yang tersumbat. Kategori kedua kita panggil upper airway resistance syndrome. Yang ini dia berdengkur. Dan dia ada simptom-simptom lain yang saya sebut tadi tu. Mengantuk siang, lepas makan memang tidur, pening kepala bila bangun pagi, pergi toilet tengah malam dan ada simptom macam komplikasi daripada masalah ini seperti darah tinggi ke ataupun sakit jantung. Okey. Sangat berkait rapat. Tetapi bila kita buat ujian tidur normal. Ini kategori kedua. Dan kategori ketiga adalah orang yang full blown lah. Maksudnya dia memang ada simptom-simptom yang saya sebut tadi dan ujian tidur dia memang positif ada masalah tidur. Macam yang Dr. Kusyari nampak yang kita sedang paparkan kepada kamera sekarang ni. Boleh doktor terangkan lagi mengenainya? Itu adalah lelangit dan
kita punya lidah semasa tidur. Masa baring kan? Betul, masa baring dia dengan graviti dia tolak ke belakang dan menutup saluran nafas. Itu yang masuk obstruktif lah. Betul, jadi dia tersumbat di situ. Itu yang menyebabkan, dan dia terbangun lah. Badan dia kejut sendiri, bangun. Sebab tu dia berkait dengan kualiti tadi. Jadi orang yang ada masalah ni tak akan sampai REM sleep. Tak akan sampai stage 4 tu. Dia 1, 2 tersumbat, bangun. Betul, dia macam bangun. Dia tak akan sampai the real rest saya sebut tadi, deep sleep. Doktor. Jadi dia tidur lama mana pun bangun pagi. Kalau berdengkur ni doktor, adakah ada setengah orang dia berdengkur cuma bila dia dalam keadaan yang terlalu penat bekerja. Ada orang berdengkur setiap malam. Betul. Dan ada orang berdengkur yang mungkin bunyi dengkuran tu tak terlalu kuat berbanding orang yang lain. Jadi adakah bunyi dengkuran itu mainkan peranan betapa seriusnya keadaan tersebut, doktor? Betul. Tetapi dia ada kaitan. Tetapi tak seberat yang kita fikirkan. Kenapa kita fikir banyak tentang bunyi itu? Sebab dia mengganggu orang lain. Saya banyak kes lelaki ataupun seorang lelaki ni okey je selama ni, lepas kahwin mesti datang, mesti bini bawa juga. Sebab bini tu yang tak boleh tidur. Sebab ada orang bersama dia kan. Selama ni dia tidur okey je. Dia tidur seorang. Dia tidur seorang, tak ada orang perasan. Betul. Tapi sebenarnya bunyi dengkuran ni hanyalah getaran yang di mana getaran itu berlaku. Tapi yang lebih serius adalah kalau dia ada episod tak nafas itu. Sebab tu ujian tidur ni sangat penting. Nak tahu orang ni hanya berdengkur saja ataupun dia memang ada berdengkur dan tak nafas. Jadi tak nafas ni macam saya sebut tadi, kadang-kadang dia senyap aja, tiba-tiba terbatuk. Dia tak ganggu orang sebab dia senyap. Tapi bila ada orang, saya banyak pesakit yang isteri dia komplain, selalu berbunyi, tiba-tiba dia senyap. Isteri dia akan takut, dia bernafas ke tak, dia pula kejut. Bangun. Sebenarnya masa tu bahaya. Orang boleh pergi dalam tidur pun sebab tak nafas masa tersumbat. Dan ini terjadi kepada selalunya kita dengar kat orang dewasa. Boleh tak kanak-kanak juga ada masalah ini? Boleh. Kanak-kanak pun boleh mendapat simptom ataupun penyakit tak nafas bila tidur ni. Kenapa? Sebab kanak-kanak selalu mendapat masalah tonsil yang besar. Jadi dia juga kerap berlaku pada kanak-kanak. Tetapi penyebab untuk kanak-kanak ini tak banyaklah. Tonsil kebanyakannya adalah disebabkan tapi bila orang dewasa ni banyak lagi masalah lain seperti sinus, lelangit, lidah yang besar, pangkal lidah punya masalah dan sebagainya. Tapi selalu dikaitkan dengan saiz badan. Katanya mereka yang lebih berisi lagi senang dapat sleep apnea ataupun berdengkur. Betul ke tu? Ataupun orang macam Munawar ni pun boleh? Betul. Ya, berdengkur. Mana dah tahu kan? Betul. Bila saya sebut pasal sleep apnea tadi, yang saya banyak cakap tadi semua adalah mengenai struktur. Struktur atas hidung, lelangit sampai bawah lah. Tapi selain struktur ni, masalah berat badan juga boleh menyebabkan obstruktif sleep apnea. Sebab lemak-lemak kat leher ni, dia berkait rapat dengan berapa besar badan seseorang itu. Jadi lemak ini, walaupun tonsil dia kecil, walaupun lelangit dia luas, tapi lemak ni bila tidur, negative pressure, bila kita tidur tu boleh menekan, lemak ni menekan salur pernafasan, jadi dia tersumbat. Itu nombor 2 lah. Masalah berat badan. Dia memang berkait dengan masalah tidur ni. Dan nombor 3, lifestyle yang saya sebut tadi. Jet lag, shift work, kan. Orang yang lari body clock, selalu travel pun boleh mengganggu. Orang pun banyak bercakap tentang sleep hygiene sekarang ni. Sleep hygiene, kan. Jadi itu semua konsep yang ada untuk kita mendapat kualiti tidur yang lebih baik lah. Apa yang penting dari tadi doktor menekankan berkenaan kualiti tidur sangat penting untuk kesihatan seseorang. Khususnya dalam kita memahami berkenaan microsleep ini. Tadi doktor ada menyentuh berkenaan masalah berat badan juga kan? Jadi sangat berkaitanlah dengan apa yang kita nak kongsikan ni. Ialah ini. Apakah senaman untuk memastikan saya nak kena cover sekejap. Senang untuk memastikan perut kita kempis. Jom kita saksikan. Masalah perlu buncit, tak tahu nak buat apa, mencari senaman, mungkin sirap, mungkin jogging, mungkin buat apa saja, berbasikal atau skipping boleh kempiskan perut buncit anda. Ramai orang kata kalau nak kempiskan perut buncit, kita kena buat sirap 200 kali sehari, sakit pinggang, patah tengkuk. Jangan buat semua tu. First tips, kalau korang betul-betul serius nak kempiskan perut buncit atau nak kuruskan badan, semua manusia sama. Masalah yang kita hadapi adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kita menjadikan badan kita macam tu. Jadi nak betulkan, fokus pada pemakanan dulu, kemudian tidur.
Kenapa ramai orang selalu neglect tidur dan anggap tidur ni tak penting? Korang tahu tak sebenarnya manusia memerlukan minimum 6 jam tidur untuk rehatkan diri kita atau nak dapat deep sleep yang bagus. Wanita lagilah, wanita ni stress level dia tinggi. So paling kurang pun kena tidur dalam 7 ke 8 jam. Kalau korang nak siap, cergas, kuat, lagilah minimum 7 jam kena tidur. Daripada segi pemakanan, ramai orang buat silap. Kita fikir ada makanan yang boleh kempiskan perut buncit. Ada makanan yang boleh bakar lemak. Tak wujud semua tu. Cara lemak korang dibakar bukannya dengan api, tapi lemak hanya boleh dikecilkan dari segi kuantiti dan kualiti makanan kita. Pastikan kita tidak makan melebihi daripada keperluan kalori kita setiap hari dan pastikan makanan kita berkualiti. Macam mana makanan berkualiti tu? Makanan yang boleh buat kita lebih sihat, cergas dan kuat. Bila makanan tu merangkumi semua macronutrien kita, kita akan rasa lebih kenyang dan lebih mudah. Bila berlaku kita tak adalah makan banyak sangat. So, kalau korang tak nak lemak lebih bertambah dalam badan tu, kenalah kurangkan sikit makanan-makanan yang berlemak tu dan kalori jaga. Kenapa badan kita makin bertambah lemak badannya? Adalah sebab kita makan lebih daripada keperluan kalori intake kita harian, lebih daripada DCR kita. So, tolong jangan makan banyak sangat. Lepas korang buat semua tu, baru fikir pasal senaman. Dan guys, percaya cakap saya, tak ada senaman dalam dunia ni yang boleh buat korang kuruskan badan. Tapi ada banyak senaman yang boleh cantikkan badan kita, cergaskan badan kita, kuatkan badan kita. Kalau nak badan macam artis Korea tu, korang kena buat senaman berbadan. Sebab lagi banyak muscle mass yang kita ada, lagi banyak kalori kita bakar dan lagi senang kita nak bentukkan badan kita tu. Akui pertama, upah pekerja di Malaysia ini harus ditingkatkan. Saya tidak mahu majikan, pakar ekonomi atau menteri mempertikaikan ini. Ini kenyataan kita harus terima. Kerajaan yang bertanggungjawab, madani, harus ada ihsan dan terima kenyataan bahawa di antara tanggungjawab kita ialah meningkatkan upah bagi pekerja swasta dan juga kerajaan. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Keringatmu
Selamat kembali ke rancangan Diary Rawat bersama saya, Dr. Eleni dan Munawar. Dan tetamu kita pada hari ini, Dr. Kushairi, mengenai topik microsleep. Tetapi sebelum kita kepada breaker tadi, Dr. Jim. Ya, Dr. Jim telah beritahu bahawa untuk menjaga perut kita lah, kita kena menjaga makanan kita. Dan saya juga terfikir, betul ke atau sebenarnya mitos yang makanan boleh menyebabkan kita mengantuk? Contohnya macam Munawar makan sepinggan nasi lemak, lepas tu dia tertidur sebelah saya sekarang. Jangan tidur dulu. Okey. Betul tak, doktor? Ada ataupun ianya bergantung pada kuantiti dan juga jenis makanan, doktor? Dia ada banyak faktor. Tapi jawapan simple kepada soalan itu adalah benarlah. Makanan ni mempengaruhi masalah tidur atau boleh menyebabkan mengantuk lah. Contohnya seseorang itu makan bukan hanya makanan tersebut yang menyebabkan dia mengantuk, tetapi kuantiti. Macam Munawar cakap tu, apabila dia makan banyak, contoh tengah hari, macam kita semua tahulah, bila kita makan nasi yang banyak, dahlah nasi tu berkalori tinggi. Nombor dua, dia akan menyebabkan kita punya darah semua pergi ke perut untuk mencernakan makanan ini. Jadi kurang darah pergi ke bahagian otak contohnya, jadi kita akan sedikit mengantuk. Dan jenis makanan juga mempengaruhi. Contohnya macam kita minum susu. Susu ni kita tahu dia boleh menyebabkan kita produce atau menghasilkan hormon melatonin. Melatonin ni boleh menyebabkan kita mengantuk. Jadi dia bergantung pada jenis makanan, kuantiti makanan, waktu kita makan, banyak faktor lah. Dan apa pula dengan penambah perisa? Yes, penambah perisa. Untuk menyebabkan mengantuk. Penambah perisa. Baik, penambah perisa sebab dia ada garam. Jadi garam ni juga boleh menyebabkan kita punya hormon tu tinggi untuk menyebabkan kita mengantuk. Okey, itu pencerahan yang sangat baiklah untuk kita semua. Tapi doktor, dalam masa yang sama ini juga, kita nak meraihkan persoalan-persoalan yang diajukan oleh penonton kita di Facebook rasmi kita, Berita RTM. Kita ada beberapa persoalan ni lah. Antaranya daripada Arjim Kido. Dia ingin bertanya, doktor, adakah cuaca panas dan silau menjadi punca mengantuk, doktor? Baik, itu yang saya pun tengok soalan ni. Jangan kita salah anggaplah, kita ingat mengantuk tapi boleh jadi heat stroke kan. Mungkin itu adalah kelesuan ataupun disebabkan dehidrasi. Banyak lebih kepada pitam sebenarnya saya rasa kalau cuaca panas atau silau ni. Mungkin kita rasa mengantuk tu sebenarnya adalah kita nak pitam. Kerana mengantuk ni adalah sebenarnya satu pengalaman yang baik atau indah. Contohnya bila kita senyap, kita bawa kereta dengan tenang, keadaan sejuk, jadi kita nak tidur. Yang macam panas ni mungkin pitam, mungkin lesu, mungkin tengah hujan, waktu subuh, lagi tak bangun daripada tidur. Betul. Saya rasa macam itulah. Tapi mungkin ada orang yang mengantuk dengan silau, tapi saya rasa banyak lebih kepada pitam dan lesu lah. Okey. Kita ada soalan yang seterusnya, doktor. Kita nak raikan iaitu daripada Maya Muhammad. Saya rasa doktor dah jawab dah soalan ni. Doktor, is coffee effective? Adakah kopi berkesan untuk mengelakkan microsleep? Yang itu kita dah jawabkan seketika tadi. Dan kita ada soalan daripada Zohra Gulam. Adakala saya menunggu bas, saya terlelap sekejap. Adakah ianya dikategorikan sebagai microsleep, doktor? Baik, soalan ni ya, boleh jadi microsleep. Macam kita kata tadi, dia tunggu bas, dia tak boleh kawal, dia nak tidur. Dan tidur tu sekejap saja. Apabila orang panggil, dalam 30 saat tu dia tak respon. Lepas tu baru dia respon. Jadi dia boleh dikategorikan sebagai microsleep. Dan macam saya cakap, terlelap ni sekejap memang boleh jadi microsleep. Ya, dan kadang-kadang kan kita macam terlelap, lepas tu tersentak sekejap. Kalau lagi fresh, terlepas bas tu. Betul. Terpaksa tunggu lagi, lepas tu mengantuk lagi. Okey, Elaini, cuba tengok soalan ni. Ada satu lagi soalan ni menarik juga ni. Daripada Fauzia G. Rik, kenapa minum Milo boleh mengantuk? Betul, itu yang saya sebut tadi tu. Dia satu gula yang dalam Milo tersebut dan susu yang ada dalam Milo tu boleh menyebabkan kita merembes atau menghasilkan hormon yang menyebabkan kita mengantuk lah. Okey. Tapi Milo bagus untuk kesihatan. Jadi betul, pilih masa nak minum tu. Sebelum tidur, kalau minum Milo tu memang kita boleh tidur dengan enak. Tapi lebih baik kita minum Milo tu sebelum melakukan aktiviti yang lebih
cergaslah untuk kita bakar balik kalori dalam kilo. Apa yang dimaksudkan kita di sini adalah minuman yang bercoklat lah. Betul. Memang betul dia boleh menyebabkan. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang diajukan oleh rakan-rakan kita di Facebook sebenarnya. Kepada anda yang ingin berkongsi pengalaman ataupun mengajukan soalan, boleh saja di Facebook rasmi kami. Sempat kita nak satu lagi soalan ni? Okey, kita nak bacakan daripada Fatin Hazira. Salam doktor, adakah orang yang berdengkur akan lebih mudah mendapat microslip? Bagaimana ianya berlaku? Doktor dah terangkan tadi. Betul, doktor, betul. Dan soalan tu jawapan ringkasnya adalah betul lah. Ya, dia boleh dengkur ni boleh menjadi simptom seorang itu mengalami masalah tidur, dan masalah tidur itu simptom dia salah satunya adalah microslip. Jadi dia berkait. Betul. Okey. Tadi kita bercakap mengenai makanan yang boleh menyebabkan orang rasa mengantuk. Sekarang apa pula ubat-ubatan yang ada? Contohnya ubat batuk, ubat alahan atau ubat untuk sesama. Ada beberapa yang boleh membuatkan kita mengantuk, ubat terutama. Tidur pun. Okeylah, selain daripada ubat tidur. Bagaimana dia boleh menyebabkan? Apakah sebenarnya fisiologi yang telah menyebabkan orang boleh mengantuk, dan bagaimana cara-cara kita nak ambil sekiranya kita hendak katalah nak membawa kereta memandu secara jarak jauh. Betul. Jadi memang ada ubat-ubatan yang kebanyakan ubat-ubatan ini mempunyai kesan sampingan yang boleh menyebabkan kita mengantuk. Contohnya macam Dr. Eleni sebut tadi lah, ubat batuk dan ubat sesama. Dan ada juga ubat penenang yang boleh menyebabkan kita rasa mengantuk. Sebenarnya tidur ni macam saya sebut tadi pengalaman yang indah. Apabila kita rasa tenang, kita rasa tempat tu selesa untuk kita, kita akan nak tertidur. Jadi sesetengah ubat penenang. Sebenarnya ubat tidur yang banyak ada ni adalah dia menenangkan kita. Dia anti-anxiety. Jadi sebab tu dia bantu kita untuk tidur. Sebab tu saya sebut tadi, memang ubat-ubatan ni ada kesan sampingan yang boleh menyebabkan tidur kerana rembesan hormon-hormon tertentu. Dan juga memang ada ubat penenang yang boleh membantu kita untuk tidur. Okey. Doktor, ada juga yang bertanyakan khususnya bagi individu yang bekerja secara shift ataupun bekerja dalam sistem pekerjaan yang menyebabkan tidur mereka tidak teratur. Yalah, kita faham ada sektor-sektor pekerjaan yang ada kala 3 hari kerja siang, 3 hari kerja malam. Jadi bagaimana kita nak bantu mereka ini untuk membolehkan mereka mendapat kualiti tidur yang terbaik, doktor? Oh, susah betul tu. Terasa saya. Sebab saya pun kerja shift. Betul, tapi ya, soalan tu sangat baik. Ini adalah salah satu sebab lah macam saya sebut tadi, lifestyle. Kerja shift ataupun orang yang selalu travel, body clock dia lari. Dan perkara ni bukannya benda yang baru. Contoh, kalau orang di Skandinavia contohnya yang siang 24 jam siang ataupun 23 jam siang, 1 jam je malam. Semua ni boleh mempengaruhi kualiti tidur. Akan tetapi jika dia menyebabkan komplikasi ataupun kualiti kerja yang teruk dan ada tak nafas bila tidur dan ada kesan-kesan sampingan yang lain, harus dibawa untuk periksa dan diagnose apa sebenarnya masalah tidur mereka. Baik, okey. Tapi nak kupas lagi sikit tu yang saya sebut pasal sleep hygiene. Untuk orang yang mengalami masalah ini, kena maksimumkan tidur yang ada tu dengan tidur dalam keadaan gelap. Jangan dengar muzik bila tidur. Lampu kena padam, jangan on TV. Semua-semua ni boleh bantu tidur itu untuk jadi lebih berkualiti. Dan dia akan membantu untuk performance ataupun hari selepas itu untuk dia lebih berkualiti lah. Okey, faktor persetaraan penting juga. Sangat penting, betul. Okey, dalam ruang masa yang ada ini, kita nak memberikan ataupun kita nak rungkaikan satu lagi persoalan. Saya rasa Elaini, persoalan yang diajukan ini macam kenal je orang yang tanya ni. Kenal ya, siapa ya? Namanya daripada Jerry Amir. Rakan pengacara kita dari Rawat. Apa khabar Jerry di rumah? Soalan dia ialah, adakah orang yang ada masalah short breather akan lebih cenderung untuk ada masalah dengkur, sleep disorder dan juga microslip? Hakikatnya sedikit sebanyak mengganggu rutin harian termasuk pasukan dan lain-lain. Apa yang boleh dilakukan untuk membantunya, doktor? Okey, short breather ni adalah term yang agak baru ataupun nafasnya pendek lah sebenarnya. Okey, nafas yang pendek ni boleh disebabkan oleh banyak sebab lah. Tapi daripada soalan tu tadi, nampak macam mungkin dia ada hidung tersumbat ke, tonsil yang besar ke, ataupun lidah dia terlalu besar, dan kena tengok apa yang tersumbat tersebut, dan untuk membantu dia kena rawat di mana tempat tersumbat itulah. Contohnya kalau hidung, mungkin ada spray yang kita boleh bagi. Untuk tonsil, ubat kumur, ubat spray contohnya untuk tekak untuk merawat masalah tonsil yang besar ini.
dan kena tengok di mana tersumbat tu. Dan sudah tentu bila dia ada sumbat di tempat-tempat tersebut, dia boleh mengganggu tidur dan menyebabkan OSA lah yang macam disebut tadi, obstructive sleep apnea. Okey, jadi apa yang penting adalah untuk kita berjumpa dengan pakar, berjumpa dengan doktor. Bila jumpa tu kita boleh tengok dalam tahu, termasuk kamera, tengok di hidung, di langit, tekak, dan kita boleh tahu kat mana dia sangkut. Baru kita boleh rawat tempat tu. Okey, sebentar saja lagi kita akan berbicara berkenaan rawatan. Tapi tadi doktor ada menyentuh berkenaan ubat-ubatan yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi mengantuk. Jadi ini juga berkaitan dengan apa yang ingin kami kongsikan kepada anda, iaitu dalam kapsul farmasi, kenapa ada ubat yang perlu dipreskripsikan oleh doktor dan apa pula yang tidak. Jom kita ketahui dalam kapsul farmasi. Untuk episod kali ini saya akan kongsikan tentang isu berkaitan dengan ada yang tanya kenapa ada ubat yang perlukan preskripsi doktor dan ada pula yang tidak. Berdasarkan Aturan 1952, ubat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu ubat am dan juga ubat terkawal. Ubat am yang juga dikenali sebagai over the counter, iaitu OTC, adalah ubat yang boleh dibeli tanpa preskripsi di kedai farmasi atau kedai biasa bagi merawat gejala ringan seperti demam, hidung tersumbat dan gatal kulit. Tertakluk di bawah akta yang sama, ubat terkawal pula terbahagi kepada ubat terkawal dengan preskripsi dan ubat terkawal tanpa preskripsi. Ubat terkawal dengan preskripsi hanya boleh diperoleh melalui preskripsi oleh doktor yang merawat sahaja. Contohnya ubat hipertensi, ubat diabetes dan antibiotik. Ubat terkawal tanpa preskripsi pula boleh dibekalkan tanpa memerlukan preskripsi, tetapi hanya boleh diperoleh di premis yang berlesen dan pendispensan ubat ini perlu diuruskan oleh seorang ahli farmasi berdaftar. Contohnya ubat selesema, alahan, sesetengah jenis ubat tahan sakit. Kategori ubat pula boleh dikenal pasti berdasarkan abjad yang digunakan pada hujung nombor pendaftaran ubat yang khusus bermula dengan MAL, diikuti dengan 8 digit nombor dan berakhir dengan kod kategori produk, iaitu abjad A menunjukkan ubat terkawal, manakala abjad T, X dan N merujuk kepada ubat am. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-888-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Semua ubat preskripsi mempunyai indikasi atau kegunaan khusus bagi merawat sesuatu penyakit. Jadi, pesakit perlu diperiksa dengan teliti oleh doktor sebelum boleh diberikan preskripsi ubat. Ubat yang memerlukan preskripsi perlu digunakan di bawah pemantauan doktor yang merawat. Hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham ada di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kenedah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, kau timas sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik.
Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Ya, penonton, masih lagi bersama kami dalam rancangan Diari Rawat untuk kita mengupas topik kita pada malam ini berkenaan awas microsleep. Betul tu. Dah tertidur ke? Belum lagi. Kita harap penonton pun jangan tertidur dulu sebab banyak lagi diskusi kita nak bawakan kepada anda. Okey, baiklah Dr. Khusyari. Soalan mengenai sleep apnea balik. Adakah sleep apnea boleh membawa kepada penyakit-penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan sebagainya? Ya, betul. Penyakit sleep apnea ni macam saya sebut tadi, ramai orang ambil ringan. Dia ketawakan orang yang berdengkur. Tetapi kadang-kadang penyakit ini serius. Sebab bila orang tu tersumbat bila tidur, apa jadi pada jantung dia? Jantung dia akan, bila sumbat, oksigen kurang. Jadi jantung dia terpaksa pump banyak. Lagi stres. Dia bekerja. Padahal waktu tidur, jantung patutnya rehat. Tetapi untuk ada orang yang masalah tersumbat ni, dia tak nafas, oksigen dia kurang, jantung dia terpaksa bekerja 2-3 kali ganda untuk cukupkan oksigen di masa tidur tersebut. So masa tidur pun jantung dia kerja, masa bangun pun jantung dia bekerja. Jadi apa jadi pada jantung ni, dia akan membengkak. Macam kita gunakan otot, angkat berat selalu, otot kita besar. Jantung pun ada otot. Dia asyik bekerja, otot dia akan jadi bengkak. Ini yang kita panggil hypertrofi lah, cardiac hypertrophy. Dan apabila ada hypertrofi ni, bila kita pump je, jantung tu pump aja, tekanan dalam tu akan jadi tinggi. Sebab muscle dia besar. Dan apabila dia jadi tinggi ni, orang akan dapat first kali simptom ataupun penyakit, dia akan dapat darah tinggi, hypertension. Selalunya dalam usia muda. Dan apabila seseorang itu ada masalah darah tinggi ni, dia boleh of course menyebabkan sakit jantung dan sebagainya lah. Dan inilah kaitan obstructive sleep apnea ini ataupun sindrom tidur tersumbat ni dengan penyakit jantung. Jadi kalau orang tu ada datang ke klinik dengan masalah hypertension, masalah darah tinggi, usia muda, kena cek. Mungkin dia ada masalah tidur. Okey, jadi jangan pandang enteng, jangan pandang ringan soal masalah tidur dan juga masalah yang berkaitan seperti yang doktor terangkan tadi itu. Jadi menyentuh berkenaan itu juga doktor, apa antara rawatan yang terbaik dan juga mungkin langkah pencegahan dalam hal ini doktor? Baik. Macam saya sebut tadi, sebenarnya masa yang ada ni susah nak rungkaikan sepenuhnya tentang penyakit tidur ini. Akan tetapi rawatan untuk penyakit tidur ini bergantung pada penyebab masalah tersebut. Macam saya sebut tadi, jika masalah itu disebabkan oleh hidung yang tersumbat ataupun tonsil yang bengkak. Jadi dengan merawat hidung dan tonsil ini boleh menyembuhkan penyakit tidur ini. Akan tetapi jika seseorang itu mempunyai berat badan yang terlalu tinggi, BMI yang terlalu tinggi, kuruskan badan ataupun setengah orang membuat pembedahan bariatrik untuk kurus, untuk merawat masalah sindrom tidur tersumbat ini. Bukan setakat itu saja, dia juga boleh merawat masalah yang lain seperti darah tinggi, kencing manis apabila badan kita tidak gemuklah ataupun besar. Dan itu menyentuh tentang rawatan-rawatan kena pada penyebab penyakit tersebutlah. Jadi kalau orang tu pasal pekerjaan. Jadi dengan menukar kerja yang lebih regular, kerja yang lebih tersusun waktu tidurnya pun akan merawat masalah ini. Jadi dia bergantung pada apa penyebab masalah tidur tersebut. Apa yang penting adalah untuk kita mendiagnosis apa permasalahan tersebut dan juga apa yang doktor tekankan tadi adalah corak kehidupan kita, gaya hidup kita. Itu sangat penting. Tapi kita kena tahu apakah punca utama masalah tidur kita.
tukar gaya kehidupan ataupun sekiranya kita ada penyakit seperti STIM-nya, jumpa doktor-doktor yang sepatutnya. Okey, doktor, dalam kesempatan masa yang ada ni saya nak ambil satu lagi persoalan daripada Facebook daripada Muhammad Azrin. Assalamualaikum doktor, adakah oksigen dalam badan tidak mencukupi juga boleh menyebabkan microslip doktor? Betul. So macam saya sebut tadi, apabila orang tu tidur dia tersumbat kan. Jadi oksigen dia redah, jadi makanan pada sel-sel otak kita ni, oksigen ni akan jadi kurang. Dan benda ni akan menyebabkan kita lesu, layu dan mengantuk dan boleh menyebabkan microslip. Kaitan oksigen dengan microslip ataupun kualiti tidur ini sangat rapat. Sebab tu salah satu benda yang kita measure atau kita kira dalam sleep study atau ujian tidur ni adalah kandungan oksigen kita. Sepatutnya kita kena maintain atas pada 95%. Itu paling baik throughout the night. Tapi orang yang ada masalah tidur ni kadang-kadang lowest sampai 60, 50. Sebab dia tersumbat. Dan masa tu jantung dia pun kalau kita lihat nadi dia, tinggi. Jadi ini kaitan tidur dengan oksigen. Dia sangat berkait. Okey, sangat berkait dan juga sangat penting. Okey, dari tadi kita ada juga menyentuh berkenaan berdengkur. Saya nak kaitkan juga dengan persoalan daripada rakan kita di Facebook daripada Azwar Hussein. Assalamualaikum doktor, bolehkah orang yang sedang tidur berdengkur dikejutkan dari tidur secara tiba-tiba doktor? Dikejutkan oleh orang sebelah ataupun dia terkejut sendiri? Orang sebelah, orang lain. Orang sebelah. Bini kejut bangun, bising. Boleh tak? Susah nak jawab. Ada yang boleh. Tapi kalau bising sangat tu, kalau kejut pun dia tidur balik, dia bising juga saya rasa. Tetapi ada banyak rawatan lain yang boleh dilakukan. Contohnya orang tu dia tidur berdengkur ni bising bila dia meniarap contoh. Ataupun tidur biasa yang supine position kita panggil. Supine tu tidur biasa. Okay. Mungkin dia boleh mengiring. Ini kita panggil positional therapy. Salah satu rawatan untuk sindrom tidur tersumbat ni. Because orang tu tersumbat bukan semua posisi. Setengah ni masa sleep study kita buat, kita tengok posisi mana dia. Kadang-kadang rawatan paling mudah tidur mengiring. Ada orang letak tenis ball kat belakang ni, ikat supaya dia tidur mengiring setiap malam. Salah satu treatment untuk OSA ini. Sudah tentu posisi itu boleh main peranan juga. Okey, baik. Sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita berkenaan awas microslip ini, mungkin ada sedikit kata-kata nasihat daripada doktor ataupun rumusan secara keseluruhannya doktor. Baik, jadi rumusan daripada perbincangan yang sangat produktif malam ni, saya rasa kita kena tahulah yang microslip ni merupakan satu simptom yang boleh disebabkan oleh penyakit yang lebih serius dan jangan kita ambil mudah masalah dengkur contohnya kan, kita gelak-gelakkan orang. Sebenarnya berdengkur ini boleh memudaratkan kita dan jika kita ada simptom-simptom tersebut, dapatkan rawatan yang sepatutnya. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey, itu dia pencerahan daripada Dr. Kushairi mengenai microslip dan juga banyak masalah tidur yang lain. Jadi sehingga sekiranya keluarga anda, sahabat anda ataupun anda sendiri mempunyai masalah tidur ataupun microslip, jangan ambil mudah kerana ia boleh membawa kepada penyakit-penyakit kesihatan yang lain. Apapun kita harapkan melalui perkongsian pada malam ini memberi manfaat dan juga penjelasan yang cukup besar kepada anda untuk kita memahami berkenaan microslip. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ahmad Kushairi Khalid yang merupakan pakar perunding otorinolaryngologi. Sasul saya ke ujung-ujung ini doktor. Apapun, terima kasih atas pencerahan pada malam ini doktor. Kepada anda juga, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Sekiranya anda terlepas siaran pada malam ini, boleh saksikan siaran ulangan di TV1 setiap hari Khamis jam 3.05 petang dan juga di saluran Berita RTM jam 3.05 petang pada hari Rabu. Sehingga di sini saja, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.